Pelaksanaan dasar dan inisiatif nasional seperti Dasar Pelaburan Baru berteraskan aspirasi pelaburan nasional akan merancakkan lagi ekonomi negara dan mencapai sasaran yang diunjurkan. Di samping itu, program pembangunan sosioekonomi seperti agenda permekasaan ekonomi, pendigitalan dan penerima gunaan teknologi, keusahawanan serta pembangunan modal insan amat perlu bagi merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, kerajaan Beta hendaklah meneruskan usaha memerangi kemiskinan tegar melalui program pembasmian kemiskinan tegar bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025. Ini amatlah bertepatan dengan indikator matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals yang pertama, iaitu kemiskinan sifar bagi memastikan tahap kemiskinan tegar bertambah baik. Industri yang strategik berimpak tinggi seperti teknologi hijau dan kenderaan elektrik perlu terus diteroka bagi mencipta aliran pendapatan negara yang baru. Dalam mendepani cabaran agenda pelestarian alam sekitar, Kerajaan Beta telah memperkenalkan Agenda Nasional Transformasi Sektor Air 2040 bagi menjamin kemampanannya. Selain dapat menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, transformasi tersebut akan turut mewujudkan peluang pekerjaan baru serta memudah cara pembangunan sains, teknologi dan inovasi atau STIE dan juga penyelidikan, pembangunan, inovasi dan penkomersialan atau RDIC. Kerajaan komited dalam menangani perubahan iklim bagi mengurangkan gas rumah kaca, mengurangkan risiko bencana seperti banjir dan sebagainya dengan pendekatan secara berperingkat. Sektor agri-komoditi juga memberi sumbangan yang signifikan kepada KDNK, pendapatan ekspor negara dan pembangunan masyarakat luar bandar khususnya mengurangkan jurang pendapatan serta kadar kemiskinan penduduk. Bagi tempoh Januari hingga September 2022, sektor ini telah menyumbang sebanyak 60.1.3 bilion ringgit, iaitu 5.5% dari keseluruhan KDNK. Dalam usaha merakyatkan sains, Kerajaan Beta akan beri tumpuan kepada inovasi sosial bagi melahirkan budaya inovatif di kalangan rakyat dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat menerusi penggunaan teknologi. Pembudayaan sains, teknologi dan inovasi di kalangan masyarakat akan dilaksanakan menerusi program Malaysia Tech Olympics dan Minggu Sains Negara. Daya sains syarikat tempatan akan diperkukuh melalui program penggunaan barangan dan perkhidmatan hasil penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D tempatan dalam perolehan kerajaan. Program ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan peluang pasaran kepada barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan dalam perolehan kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, seperti mana kebanyakan negara lain, Malaysia turut tidak terlepas daripada menghadapi inflasi serta peningkatan kos sara hidup. Bagi mendepani permasalahan ini, Beta mengalukan usaha untuk memperkasa fungsi Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Beta yakin dengan semangat ihsan dan inisiatif rahmah serta daya mampu membawa perubahan dalam memberikan jaringan pelindungan sosial dan seterusnya membendung isu kos sara hidup. Justru Majlis Tindakan Sara Hidup Negara akan diperkasa dengan menerap dan meningkatkan pendekatan secara menyeluruh
kekuatan negara melibatkan pengeluar, peniaga, pengguna dan semua agensi kerajaan. Ekosistem perdagangan dalam negeri akan terus diperkasa dengan maksud melindungi kepentingan pengguna melalui konsep mengharmonikan ekonomi. Kerajaan sentiasa prihatin akan nasib rakyat ekoran kesan kenaikan kadar inflasi global. Kelemahan mata wang ringgit berbanding dolar Amerika serta fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19. Dalam hal ini, kerajaan Beta akan terus mengambil langkah untuk meringankan beban penternak, petani dan pengeluar makanan susulan peningkatan kos pengeluaran yang berterusan agar kelangsungan pengeluaran makanan negara akan berada pada tahap yang optimum dan aspek keterjaminan makanan negara kekal pada tahap yang terbaik. Ekosistem industri juga hendaklah sentiasa dikawal selia dan ditambah baik seiring perkembangan semasa. Justru Beta menyambut baik matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi melalui permekasaan peranan sektor swasta serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagi menyokong usaha tersebut, penyediaan infrastruktur dan akses pada perkhidmatan digital perlu terus dipertingkatkan selaras dengan dasar keusahawanan nasional tahun 2030.